Teman sebilik mengatakan mereka mendapat berita tadi sebelum subuh yang Yati mati kemalangan jalan raya. Assalamualaikum kepada semua pendengar Misteri Jam 12 dan juga Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pengalaman ibunda nak kongsi ketika ibunda berniaga di salah sebuah kantin sekolah. Dan apa yang berlaku? Kantin sekolah ini juga di salah sebuah kantin sekolah lah. Kantin sekolah yang ibunda berniaga ini juga mempunyai asrama di mana pelajar-pelajar menetap di sana. Kantin ibunda akan buka hingga lewat malam sekitar jam 11, kadang-kala 11.30 akan tutup kedai. Ramai pelajar-pelajar akan datang ke kantin, duduk, makan, minum. Ibunda dah anggap mereka semua macam saudara sendirilah. Ada yang katanya suka bergurau, ada pula pelajar-pelajar ni akan masuk ke dalam kantin ni, ke dalam gerai ibunda untuk membantu sekiranya ramai pelajar yang memesan makanan pada malam-malam tersebut. Pengalaman yang saya nak ceritakan ni, pengalaman yang benar-benar berlaku. Terpulang kepada pendengar Misteri Jam 12 untuk percaya ataupun tidak. Sebenarnya begini, ibunda ada seorang pelajar ni. Ibunda gunakan namanya Yati, bukan nama sebenar. Budak Yati ni memang baik. Dia asal daripada Terengganu, belajar di sekolah yang ibunda berniaga. Waktu malam dia suka datang ke kantin, duduk berbual dengan ibunda. Ibunda anggap dia macam anak sendiri. Selalunya dialah yang akan membantu ibunda sekiranya kalau pada malam tu ramai pelajar turun pesan makanan. Dia juga akan tolong masakkan. Begitu baik sangat budak Yati ni. Dah rapat kami. Ada kalanya bila dia nak balik kampung tu untuk beberapa minggu, kita akan kesedihan lah. Kerana apa? Seolah-olah kehilangan seorang anak yang rapat dengan ibunda. Ibunda ada seorang anak saja. Tapi anak ibunda ni dah pun berpindah ke ibu kota dan menetap di sana. Budak Yati ni memang baik. Bila dia habis sekolah, dia akan datang berjumpa dengan ibunda. Makan di sana, kita akan berbual. Pengalaman yang ibunda nak ceritakan inilah yang menyayat hati, yang cukup menyedihkan. Pada suatu malam ni, ibunda sebenarnya tidak berjumpa dengan beliau dah lebih kurang seminggu lebih. Sebab dia telah pun pulang ke kampungnya di Terengganu, kata ibunda. Jadi, bila dia pulang ke kampung, ibunda selalunya akan message. Jarang telefonlah sebab tak nak mengganggu waktu dia bersama dengan keluarga tercinta. Ada kalanya message, dia akan reply. Dan ada kalanya mungkin dia sibuk, dia tidak dapat membalas kiriman. Ibunda faham. Pendengar Ria 897. Pada suatu hari yang disebutkan ini, lebat selebat-lebatnya hujan turun. Pada malam ibunda bertugas sekitar jam 10.45 malam. Bila ibunda tengok dah hujan lebat, ibunda yakin tidak ada pelajar yang nak turun ke bawah untuk ke kantin untuk makan. Ibunda pun buat keputusan untuk tutup kedai, untuk tutup gerai, maaf. Jadi dah pun bungkus-bungkus barang, dah cuci periuk. Tiba-tiba ibunda ternampak Yati dalam keadaan hujan lebat sedang berjalan menuju ke arah asramanya dalam keadaan kebasahan dengan tidak berpayung. Bayangkan pendengar Ria 897, nampak dari jauh dan rasa pelik sangat Casey. Peliknya kenapa? Sebabnya Yati ni Casey memang rapat dengan ibunda. Jadi setiap kali kalau dia balik daripada cuti yang panjang, dia akan singgah jumpa ibunda. Tapi pada malam tu, ibunda nampak dia jalan dalam hujan menuju ke arah asramanya. Ibunda yang ternampak cuba teriak dan panggil. Mungkin oleh kerana hujan yang begitu lebat terkena pada bumbung kantin sekolah tersebut, membuat bunyi yang bising. Sekuat mana kita pekik pun mungkin dia tak dengar. Ibunda sampai angkat tangan melambai-lambai memanggil Yati yang jalan terus menuju ke arah asramanya. Tak apalah, mungkin dia sedang kesedihan. Ibunda pun dah habis pack barang-barang semua, dah bersihkan dapur. Ibunda tutup pintu kantin dan ibunda duduk seketika di bangku kantin. Bila sedang duduk di bangku kantin tu, ibunda message. Ibunda tanya, Yati okey tak? Kenapa balik tak jumpa ibunda? Ibunda rindu kat Yati, kata ibunda kepada Yati yang beliau nampak tadi. Tak reply lagi. Ibunda telefon Casey. Sampaikan 12 kali ibunda telefon, tapi panggilan ibunda tidak dijawab. Dalam hati ini risau Casey, macam anak sendiri. Kenapa pula dengan Yati ni ya? Ibunda rasa sedih sangat. Jadi ibunda telefon seorang teman yang tinggal seasrama dengan beliau, sebilik dengan beliau. Telefon baru temannya jawab setelah 2 panggilan. Assalamualaikum, siapa tu? Hello, Asma, ini ibunda. Oh ibunda. Ibunda ada apa? Dan saya bercakap dengan teman sebilik beliau. Yati ada di situ tak? Oh Yati kan balik kampung. Tak, tadi ibunda nampak dia baru balik tengah jalan kat hujan-hujan. Tengok macam sedih lah. Okey, nanti kalau Yati balik, saya akan beritahu ibunda ya.
Saya pun tunggu, Kesi. Tunggu dan tunggu dan tunggu. Pendengar Ria, rakan sebilik menelefon saya. Ibunda, tak nampaklah Yati dekat mana. Saya telefon pun dia tak jawab. Tak apalah. Ibunda balik ke rumah Kesi dengan hati yang sedih. Masuk dalam kenderaan, memandu pulang ke rumah. Keesokan harinya, ibunda bila nak bangun solat subuh, terperanjat Kesi bila mendapat kiriman mesej daripada teman si Yati. Ibunda tolong telefon urgent. Ibunda pun menghubungi budak tu. Terisak-isak dengan suara menangis, dan di belakang suara latar beberapa teman-teman sebilik menangis. Mungkin suara Yati pun menangis dalam panggilan tersebut. Hello, kenapa ni? Ini ibunda kat sini. Mereka menangis dan menangis. Ibunda tanya lagi. Casey, bayangkan betapa remuknya hati ini bila teman sebilik mengatakan mereka mendapat berita tadi sebelum subuh yang Yati mati kemalangan jalan raya. Ibunda tanya bila dia meninggal. Bila disebutkan waktu Yati meninggal, ibunda macam tak percaya. Ibunda kata tak mungkin. Semalam baru ibunda nampak dia jalan jam 10 lebih malam dalam keadaan hujan lebat menuju ke arah asrama. Mana boleh Yati kemalangan jalan raya? Kata ibunda kepada teman bilik. Salah orang tak? Tidak, ibunda. Yang beritahu saya adalah pensyarah kami yang mesej memberitahu rakan-rakan kami sebilik Yati meninggal dunia kemalangan jalan raya sekitar jam 9 malam waktu kejadian ini berlaku. Pendengar Misteri Jam 12. Rupa-rupanya mungkin semalam jam 10 lebih adalah kali terakhir ibunda nampak dia, dan mungkin dia juga benar-benar nak jumpa dengan saya. Hanya dapat lihat dari jauh. Selamat tinggal, anakku Yati.